Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru dalam subtopik baru dalam transformasi, iaitu pembesaran. Okey, jadi kita tengok dekat muka surat 29 dalam buku latihan kamu tu. Okey, pembesaran ni dia bermaksud suatu transformasi yang mana objek dan juga imej dia adalah serupa. Nanti kita tengok apa maksud serupa ni. Okey, pusat pembesaran ialah satu titik tetap. Maksudnya dia memang dekat situ je. Jadi di bawah satu pembesaran, semua titik pada satah objek tadi bergerak dari pusat pembesaran untuk membentuk imej berdasarkan faktor skala K lah. Jadi dia ada skala dia untuk kita lukiskan imej lah. Jadi formula penting untuk pembesaran adalah faktor skala pembesaran dia diwakili oleh huruf K. Jadi untuk kita dapatkan faktor dia, apa yang kita perlu buat adalah panjang sisi imej. Panjang sisi imej akan dibahagikan dengan panjang sisi sepadan. Sepadan pada objek lah. Jadi ini untuk dapatkan skala. Okey, jadi untuk dapatkan luas imej pula, luas imej kita boleh dapat dengan skala yang kita dah cari tadi, kita akan kuasa duakan skala tadi, darabkan dengan luas objek lah. Jadi kita akan dapat luas imej. Okey, itu untuk konsep asas dia. Okey, jadi kalau kita tengok dekat muka surat 30, dia ada jelas lah menjelaskan maksud keserupaan objek lah. Ini kita kata tadi. Dia dua bentuk geometri adalah serupa jika sudut yang sepadan adalah sama. Sudut yang sepadan adalah sama. Kalau kita tengok kat sini, sudut sepadan yang kita ada adalah huruf titik A dan juga titik E. Jadi titik A dan titik E, sudut dia mestilah sama. Baru kita boleh kata dua bentuk ni serupa. Jadi kalau A sama dengan E, maksudnya B sudut dia kena sama dengan F lah. Dan juga C, sudut dia perlu sama dengan sudut G. Baru kita boleh kata dia adalah dua bentuk yang serupa lah. Dan juga kita boleh kata sisi yang sepadan adalah berkadaran. Ini maksud dia tadi. Yang kedua, sisi yang sepadan. Maksudnya sisi AB, panjang AB tadi mestilah berkadaran dengan FE. FE ni kita cari. Okay. Jadi kalau kita cari sisi AB bahagikan dengan EF, akan dapat sama juga dengan panjang sisi BC kita bahagikan dengan FG lah. Maksudnya skala dia mesti sama. Dia ada perkadaran yang sama. Okay, jadi kalau kita tengok contoh yang dia bagi dekat muka surat 30, dia suruh kita tentukan sama ada PQR dan STU adalah di bawah adalah dua bentuk yang serupa ataupun tidak. Jadi dia suruh kita tentukan sama ada PQR dan juga STU adalah dua bentuk yang serupa. Jadi kalau kita tengok kat sini, terang-terang dia dah bagi titik P kita, sudut pada titik P dan juga titik S adalah sama. Dia dah bagi sama. Jadi tu titik Q punya sudut dengan titik T juga adalah sama. Dan yang terakhir, sudut pada titik R sama dengan sudut pada titik U. Jadi sebenarnya kita boleh kata dia serupa. Ataupun cara yang kedua tadi kita boleh tengok pada dia punya sisi yang samalah, sisi yang sepadan dia. Jadi kalau kita tengok penyelesaian dia dah bagi kat bawah, PQ panjangnya 6, ST, sisi yang sepadan tadi adalah 9. Jadi 6 bahagi 9 kita akan dapat 2/3. Okay, kita ambil pula sisi yang lain, PR. PR panjangnya 6. Jadi kita akan bahagi dengan panjang SU lah. Jadi 6 bahagi 9, 2/3 juga. Dan yang terakhir QR dengan TU. Jadi bila kita bahagikan dua nilai ni, masih dapat jawapan yang sama. Jadi ini yang kita boleh kata tadi, dia berkadaran lah. Berkadaran maksudnya kadarnya serupa. Jadi kita boleh katalah PQR dan juga STU adalah serupa. Itu pembuktian kita lah. Dia punya kadar adalah 2/3. Okey, jadi contoh lain, ini tak ada dalam buku kamu, cikgu tambah saja. Okey, jadi kalau kita tentukan sama ada ABC dan PQR adalah dua bentuk yang serupa ataupun tidak. Adakah dia serupa? Okey, jadi kalau kita cari, kita tengok dia punya sudut. Sebab dia tak ada bagi panjang sisi, jadi kita perlu tengok dia punya sudut lah. Sudut pada titik A adalah 70. Sudut pada titik P juga adalah 70. Sudut yang sepadan dia. Jadi yang sudut yang kedua, B kita 50 dan juga R kita pun 50 lah.
Jadi dua bentuk ni kita boleh kata bentuk segitiga ABC dan segitiga PQR adalah serupa lah. Adalah serupa. Sebab dia punya sudut. Sudut A sama dengan sudut B lah. Kita boleh kata macam tu. Jadi bentuk ABC sama dengan PQR. Bukan sama, serupa. Jadi yang kedua, contoh yang kedua. Yang sekarang ni dia tak ada bagi kita sudut. Jadi apa yang kita perlu buat adalah cari dia punya sisi, adakah dia berkadaran pada kadar yang sama lah. Jadi first kali kita akan cari sisi bagi AB. Kita perlu bahagi dengan sisi yang sepadan dengan AB adalah sisi HG lah. HG kat sini. Jadi AB bagi dengan HG. Jadi AB kita adalah 5, HG kita adalah 4 lah. Jadi kalau kita cari 5 bahagi 4, kita akan dapat jawapannya 1.25. Jadi 1.25 itu satu kadar yang kita dapat lah. Jadi yang kadar kedua kita boleh cari adalah AD. AD ni dia punya sudut sepadan dengan HE. Jadi AD kita akan bahagi dengan HE lah. Jadi AD bagi HE, AD 3.7. Kita perlu bahagikan dengan HE 2.8. Jadi kalau kita bahagikan dua nilai ni, dia akan dapat 1.32. Jadi kalau kita nampak, dia tak sama. Jadi tak sama. Kadar dia tak sama. Jadi bila kita nampak kadar dia tak sama, kita boleh kata bentuk ABCD dan EFGH adalah tidak serupa. Sebab dia tak mempunyai kadaran yang samalah. Jadi dia tak serupa. Itu dia dua benda. Jadi kita tengok dalam buku kamu dekat muka surat 31, disuruh kita jelaskan sama ada setiap pasangan berikut adalah serupa atau tidak. Jadi first kali kita tengok. Sebenarnya kalau kita nampak bentuk dia pun ABCD, soalan yang pertama ni dengan NKLM. Satu condong ke kiri, satu lagi condong ke kanan. Kalau kita tengok sudut dia sekalipun tak samalah. Jadi kita boleh kata ABCD dan KLMN adalah tidak serupa. Tidak serupa. Tu dia. Jadi yang soalan kedua, dia tak bagi sudut tapi dia bagi kita sisi lah, panjang sisi. Jadi kita perlu cari dia punya perkadaran kita. Jadi kita boleh cuba dekat sini. EF, sisi yang sepadan dia adalah ST lah. Jadi EF kita perlu bahagikan dengan ST. Jadi kita akan dapat 4.8 perlu bahagikan dengan 4 lah. Jadi kita akan dapat 1.2. Ini kadar yang pertama. Kadar yang kedua, EH kita perlu bahagikan dengan EH ni perkadarannya perlu sama dengan SB lah. Jadi EH bahagi SB kita akan dapat 9 bahagi 7.5. Jadi kalau kita cari 9 bahagi 7.5, kita akan dapat juga 1.2 lah. Kalau kita nak uji lagi, boleh je uji semua. Tapi sebenarnya kalau kita dah nampak dua ni pun, kita boleh katalah. Jadi kalau kita nak cari semua, kita boleh buat FG bahagi TU sama dengan FG bahagi TU 9 bahagi 7.5 juga. Jadi sama 1.2 jawapan tadi. Dan yang terakhir HG kita perlu bahagikan dengan VU. Jadi 6 bahagi 5 lah. Jadi bila 6 bahagi 5 pun jawapannya 1/2. Jadi nampak tak kadar dia semuanya sama. Jadi apabila kadar semua sama, kita boleh kata dua bentuk ni adalah serupa lah.
Itu dia cara untuk kita tentukan sama ada dia serupa ataupun tidak. First, kita perlu tengok dia punya sudut. Yang kedua, kalau tak ada sudut, kita boleh juga uji dia punya perkadaran bagi sisi yang sepadan. Okey, jadi seterusnya bila kita dah tentukan dia serupa, baru kita boleh kaitkan lah. Sebab sebenarnya jika suatu bentuk ialah pembesaran bagi suatu bentuk lain, jadi kedua-dua bentuk itu adalah serupa. Itu maksud dia. Dua bentuk ni dia boleh jadi pembesaran kalau dua-dua bentuk tu serupa lah. Okey, jadi kita tengok contoh yang dia bagi kat bawah ni, contoh 10. Dua rajah di bawah menunjukkan pasangan objek yang dilukis pada satu grid segi empat yang samalah. Nampak rajah 1 dan juga rajah 2. Jadi dia suruh soalan dia. Ini dekat muka surat 31. Okey, yang pertama sekali dia suruh kita tentukan antara rajah yang berikut yang manakah merupakan suatu pembesaran. Mengapa dia tanya kita? Okey, jadi first kali dia tanya yang mana satu pembesaran, mengapa. Jadi kita ingat balik dua ciri yang kita perlu tahu tadi. Dia punya pembesaran kita kata tadi dia adalah pembesaran bila dua bentuk image dan juga objek tadi serupa. Tapi untuk kita tentukan dia serupa ataupun tidak, kita perlu tengok dia punya sudut dan juga sisi lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, adakah dua bentuk ni serupa? Kalau kita nampak dia samalah. Sisinya 2, ini 4. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, sudut sini 2, sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia punya perkadaran tak samalah sebab atas 2, ni 2, sini 4, sini 2, sini 5. Jadi kalau kita tengok, okay, rajah 1 adalah bentuk yang serupa. Jadi dia tanya mengapa. Mengapa? Kalau mengapa tadi kita boleh kata itulah dia punya panjang sisi ni perkadaran lah. Jadi kita boleh kata panjang sisi rajah 1 berkadaran. Itu maksudnya dia menggunakan skala yang sama. Sebab kalau ini 2 dengan 4, dia punya skala adalah 2. Tapi 2 dengan 5 bukan 2 lah. Jadi kita boleh kata rajah 2 bukan pembesaran lah. Okey, jadi yang kedua dia tanya kita berapakah faktor skala pembesaran itu. Jadi dia rajah 1 ni kita dah tahu dia pembesaran. Jadi dia tanya kita berapa faktor skala dia. Jadi faktor skala ni kita boleh tentukan menggunakan tadilah. Apa yang kita perlu buat adalah sisi K mewakili skala pembesaran. Panjang sisi image kita perlu bahagikan dengan panjang sisi objek yang sepadan lah. Panjang sisi objek yang sepadan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kamu boleh ambil contoh yang bawah ni. 1, 2, 3, 4. Jadi image kita panjangnya 4. Objek kita, masih yang sepadan ya. Jadi objek kita 2. Jadi ini kita punya objek. Jadi bila kita bahagi 4 bahagi 2, kita akan dapatlah faktor pembesaran kita. Skala faktor pembesaran kita adalah 2. Okey, jadi yang terakhir dia tanya kita, dalam rajah tersebut, tandakan O sebagai pusat pembesaran. Dia suruh kita tentukan pusat pembesaran kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Ini dia. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kamu kena lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik-titik yang sepadan lah. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, padam dulu. Kalau kamu nampak, dia dah lukiskan untuk kamu titik bucu atas tadi ni. Titik bucu atas ni, dia akan gariskan lurus dengan titik bucu yang bawah ni lah. Maksudnya sambungkan titik-titik yang sama, dapat satu garisan. Sambungkan titik yang bawah ni juga dengan pasangan dia, dapat satu garisan. Dan juga sebenarnya 2 garisan pun dah cukup, tapi kalau kita nak dapatkan 3 pun boleh juga. Jadi disambungkan juga titik yang ini dengan yang bawah ni. Jadi bila kamu gariskan lurus panjang ini, titik pertemuan antara garisan ini yang kita panggil dia sebagai pusat pembesaran lah. Ini kita panggil sebagai pusat pembesaran. Dia suruh kita notekan dia sebagai O. Itu cara dia. Gariskan lurus setiap titik yang sepadan. Baru kita akan dapat titik persilangan dia. Itulah pusat pembesaran. Okey.